Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri. Dalam video-video yang lepas, aku pernah buat video pasal ranking kekuatan satu kumpulan ni berdasarkan liga masing-masing. Aku nak buat video pasal ranking kekuatan First Yonko Commander. Yonko First Commander ni siapa? Bagi aku dia bukanlah First Mate ataupun Vice Captain, tapi definition yang sebenarnya untuk First Yonko Commander ni adalah karakter paling kuat selepas Captain dalam Yonko Pirates tu lah. Contoh mudah, Marco bukanlah first mate dalam Whitebeard Pirates. Sebab apa? Dalam Arc Wano kita belajar yang Marco baru saja jadi apprentice untuk Whitebeard Pirates. Tapi Marco boleh kata dalam Perang Marineford adalah karakter terkuat dalam Whitebeard Pirates selepas Whitebeard. So that's why aku letak Marco sebagai first Yonko Commander. Contoh lain pula, Shiryu of the Rain. Okay, kita dapat tahu yang gelaran untuk Shiryu dalam Blackbeard Pirates adalah Captain for the second ship. Captain yang pertama adalah Jesus Burgess. Tapi kita tengoklah dekat Arc Dressrosa kan, memang Jesus tu kena ayam-ayam je dengan Sabo, memang lopek gila. So aku rasa Shiryu lah orang terkuat selepas Blackbeard dalam Blackbeard Pirates. That's why Shiryu adalah first Yonko Commander juga. By the way, aku just nak bagi tahu yang gap antara Yonko dengan first Yonko Commander sangatlah besar. Sebab apa? Sebab dalam Arc Whole Cake Island kita nampak yang Luffy struggle lah nak lawan Katakuri kan, nak kalahkan Katakuri. Tapi boleh kata yang Luffy ni sama-sama kuat lah dengan Katakuri kan. Sebab Katakuri attack bertubi-tubi pun Luffy ada durability yang tinggi, ada stamina yang banyak, sampai in the end Luffy masih lagi boleh bertahan sampailah dia keluarkan Gear 4 Snapman untuk mengalahkan Katakuri lah. Boleh kata yang match tu seri lah. Tapi dalam Arc Wano kita nampak dekat first round waktu Luffy jumpa dengan Kaido hayun sekali je terus KO Luffy ni, terus tak bangun-bangun dah. Kat situ aku rasa Oda nak tunjukkan yang Yonko ni jauh beza dia, jauh dia punya liga tu tinggi. Ok, sebelum aku nak teruskan video ni, aku nak ingatkan kepada mereka yang tak baca manga, ada spoiler lah dalam video ni. Ok, first Yonko Commander di tangga yang terakhir, di tangga kelima aku letak King, first Yonko Commander untuk Kaido. Ok, sejujurnya aku memang kecewa gila dengan apa yang King dah tunjukkan selama Arc Wano ni. Kalau diri aku setahun yang lepas nampak aku letak King ni dekat tangga kelima, confirm dia terkejut sebab yelah King ni dia punya height agak tinggi juga, sebab yelah orang kuat untuk Kaido kot. Kaido ni strongest creatures, so kau expect yang dia punya first Yonko Commander pun bukan calang-calang lah. Tapi lepas kita baca Arc Wano, lagi-lagi recent chapters ni, memang kita nampak lah yang King ni punya prestasi agak mengecewakan lah. Apa benda memuaskan yang King dah buat? King pernah jatuhkan kapal Big Mom, dan Big Mom sekali ada dalam tu, and kita tahu King ada Devil Fruit Pteranodon, Ancient Zone. King ada lawan sekejap dengan Sanji, yang tu pun tak ada apa sangat, tak nampak pun yang King tu overwhelming gila untuk Sanji. In the end King lawan dengan Marco. Ok, by the way, Marco datang, Marco buat benda yang sama apa yang King buat, dia jatuhkan kapal Big Mom. Aku ingat kat situ Oda nak bagi tahu yang Marco dengan King ni sama-sama kuat lah, sama-sama hebat sebab dia orang punya feat tu sama. Tapi dekat chapter Wano yang terbaru ni kita nampak yang King struggle nak kalahkan Marco, bukan seorang je, King dengan Queen, dua-dua orang Beast Pirates yang paling kuat selepas Kaido, tak boleh nak kalahkan Marco. Yelah, aku tahulah Marco tu memang kuat kan, orang kuat dalam Whitebeard Pirates kot, tapi aku tak expect lah first Yonko Commander gabung dengan second Yonko Commander tak dapat nak tumbangkan Marco ni. Tapi tak apa, King still ada benda yang dia boleh buat, iaitu hybrid form. Queen pun sama, so kita tengoklah lepas ni. So aku boleh kata yang setakat chapter 1007 ni, King memang layak lah berada di tangga yang terakhir. Di tangga yang keempat kita ada first Yonko Commander untuk Blackbeard Pirates, iaitu Shiryu of the Rain. So first time kita nampak Shiryu ni dekat Arc Impel Down, and waktu tu kita dapat tahu yang Shiryu ni sama-sama kuat dengan Magellan, iaitu Warden Impel Down pada waktu itulah. Dan dalam arc itu juga kita belajar yang Luffy dengan Magellan ni macam langit dengan bumi lah. So sekarang ni selepas 2 tahun, adakah Shiryu sama kuat lagi dengan Magellan?
Aku rasa tak. Aku rasa Shiryu memang lagi kuat daripada Magellan. Sebab apa? Shiryu kan join Blackbeard Pirates, dan aku rasa Blackbeard Pirates ada banyak pertempuran dan juga perlawanan dengan pirate-pirate yang selain. Sebab ya, Blackbeard nak naikkan nama dia kan. Dan contoh yang paling mudah adalah dalam Payback War lah. Dalam One Piece ni, macam mana karakter tu nak jadi kuat, dia mesti banyak lawan, dan dia mesti banyak lawan opponent yang kuat. Faham tak? Sebab kata orang tua Silvers Rayleigh, Haki blooms in extreme situation. So aku rasa Shiryu, aku rasa dia dah improve lah dia punya kekuatan. And satu lagi the reason kenapa aku letak Shiryu ni lagi atas dari Magellan sekarang ni adalah Shiryu dah dapat Devil Fruit yang baru, iaitu Suke no Mi. Devil Fruit yang boleh buat jadi halimunan tu lah. So orang yang nak lawan Shiryu ni kena ada observation Haki yang kuat gila. Okay, walaupun sekarang aku letak Shiryu dekat tangga keempat, aku rasa mungkin satu hari nanti dekat endgame nanti mungkin Shiryu boleh naik lagi lah ranking ni kan. Sebab apa? Sebab Blackbeard Pirates ni sama je macam Straw Hat Pirates. Diorang dua-dua ada progress in term of character and in term of strength lah, kekuatan lah. Kita tahu Shiryu endgame nanti mungkin akan lawan dengan Zoro. Agak logik lah untuk Shiryu menjadi antara orang yang kuat dalam One Piece dekat endgame nanti. Okay, di tempat yang ketiga aku ada karakter favourite ramai selepas Whole Cake Island, iaitu Charlotte Katakuri. Yes, first Yonko Commander untuk Big Mom Pirate. So, sewaktu pertama kali Katakuri munculkan diri, kita memang terkejut gila dengan keupayaan dan dia punya hype. Sebab apa? Sebab waktu tu lah Oda tunjukkan yang Katakuri ada bounty paling tinggi yang diketahui lah pada waktu itu, iaitu 1,057,000,000, lagi tinggi daripada Jack. And lepas tu Katakuri ni tunjuk pula satu kuasa observation Haki yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni, iaitu Future Sight. And Kapon Beji waktu tu cakap pasal apa yang buat Katakuri ni kuat, apa yang buat Katakuri ni painful nak lawan adalah dia dah train dia punya observation Haki sampai satu tahap dia jadi advanced observation Haki, yang mana dia boleh tengok lah future beberapa saat. Sewaktu Luffy berlawan one on one dengan Katakuri dekat Mirror World, awal-awal kita boleh nampak yang Luffy ni tak boleh nak keep up dengan apa yang Katakuri boleh buat. Luffy serang je, Katakuri elak lah, Katakuri guna mochi dia, memang bertubi-tubi lah Luffy kena awal-awal tu. Tapi kredit tu Luffy sebab ada stamina yang kuat, sebab ada durability yang tinggi. Akhirnya Luffy dapat keep up, dan slow-slow Luffy belajar advanced observation Haki dalam fight tu. Dan in the end Luffy akhirnya aktifkan gear yang paling baru, iaitu Gear 4 Snap Man. Fight tu kalau betul-betul lah kan, pada ketika itu Katakuri kuat sikit daripada Luffy. Tapi sekarang ni kalau Luffy yang Arc Wano ni datang balik jumpa Katakuri, memang Luffy menang lah. Sebab apa? Luffy sekarang dah belajar Ryo, and then Luffy punya advanced observation Haki pun dah power juga. Katakuri ni memang tak ada dekat Arc Wano, walaupun ada Big Mom Pirates yang datang. So Katakuri mungkin stay dekat Whole Cake Island. Tapi ramai gila peminat One Piece termasuk aku mengharapkan yang Katakuri ni pun akan turun padang juga dekat Wano nanti. Sama-samalah kita tunggu. Sekarang kita tengok dekat Yonko Commander yang berada di tangga kedua, iaitu Marco the Phoenix. Yes, first Yonko Commander untuk Whitebeard Pirates. First time kita nampak kekuatan Marco ni dekat Arc Marineford lah. Waktu tu Kizaru nak serang Whitebeard, and tiba-tiba kita nampak ada satu makhluk ni, makhluk yang boleh terbang dan berapi-api. Dan waktu tu kita belajarlah yang Marco ada satu Devil Fruit yang sangat-sangat rare, lagi rare daripada Logia Mythical Zone, iaitu Devil Fruit Phoenix. So gelaran dia pun Marco the Phoenix. Memang style gila. So dalam perang Marineford tu, lepas Marco halang Kizaru, dia terus bagi satu tendangan padu dekat Kizaru sampai terpelanting ke tanah. Tapi Kizaru alright je. Dalam perang tu juga aku rasa Marco ada bertembung sedikit dengan Aokiji dan juga Akainu. Setelah bertahun-tahun kita baca ataupun tengok One Piece, akhirnya Marco munculkan diri kembali dekat Arc Wano. Waktu tu kita nampaklah yang Marco buat benda sama apa yang King buat, iaitu dia jatuhkan kapal Big Mom. So kita ingat akan ada epic showdown lah antara dua first Yonko Commander kan, perlawanan dekat langit ke apa kan, sebab dua-dua boleh terbang, antara Marco dengan King. Tapi lepas tu kita belajar yang Marco ada tolong Straw Hat dengan Wano Alliance sikit, and then Marco ada tolong terbangkan Zoro sampai ke rooftop. Dan akhir sekali Marco bukan saja lawan King seorang, dia lawan King dengan Queen. Marco handle first Yonko
Yonko Commander dengan second Yonko Commander dalam Beast Pirates serentak. Marco pun sebenarnya nampak penat juga dekat chapter baru-baru ni. So kita just nantikan. Tapi apa yang Marco dah tunjukkan, dia punya hype, dia punya potential, dia punya devil fruit semua, memang layaklah dia berada di tangga kedua. Okey, di tangga yang pertama kita ada right hand man untuk Akagami no Shanks, untuk Red Hair Pirates, iaitu Ben Beckman. Yes. Okey, aku rasa ramai tak berapa setuju sangat dengan ranking yang ni. Ramai orang lagi setuju yang Marco patut dekat first kan. Sebab kita memang tak tahu apa-apa pasal Ben Beckman ni. Kita tak tahu apa-apa pun pasal Shanks. Kita tak tahu apa-apa pun pasal Red Hair Pirates. Tapi aku akan bagi tahulah sebab-sebab kenapa aku letak Ben Beckman dekat tangga pertama. So Ben Beckman kita nampak first time masa kat chapter 1 kot yang ada Shank tu. Waktu tu Ben Beckman ada belasah satu kumpulan perompak ni. Waktu tu tak ada apa sangat lah sebab budak mentah kan. Tapi kita kena ingat yang waktu tu Red Hair Pirates ni belum lagi jadi Yonko Pirates. Shank jadi Yonko 6 tahun yang lalu. Dekat Arc Marineford kita nampak yang waktu Kobe dah nak kena bunuh dengan Akainu, Shank tiba-tiba munculkan diri menghalang Akainu daripada menyerang Kobe. Dan Ben Beckman pun ada waktu tu. Kizaru dah nak serang and Ben Beckman datang. Ben Beckman kata drop your weapon Kizaru, and then Kizaru terus macam ni, otototo Ben Beckman. Cuma yang aku rasa menarik, Kizaru kenal lah nama Ben Beckman ni, bukan kaleng-kaleng. Dan Oda pernah bagi tahu yang karakter paling pandai dekat East Blue adalah Ben Beckman. Sebab apa lagi yang aku letak Ben Beckman ni dekat tangga pertama? Dalam chapter 957 yang kita belajar pasal Bounty Emperor tu, dalam chapter tu je yang Oda ada mention pasal kekuatan Red Hair Pirates. Dia sendiri mention Ben Beckman, Lakiru dengan Yasop. Dekat Yonko-Yonko yang lain, Oda tak buat benda tu. Oda sendiri tulis yang kru ni adalah sangat balance, sangat well balanced, sangat strong. So aku boleh kata yang Red Hair Pirates ni as a unit dia paling kuat lah sebenarnya. Aku pernah bagi tahu kan yang jarak antara Yonko dengan Yonko First Commander sangat-sangat besar. Tapi aku rasa benda tu tak applicable antara Shanks dengan Ben Beckman. Sebab apa? Sebab Oda pernah mention dalam Vivricat Databook, Oda kata kalau Shanks tu adalah ibarat matahari, Ben Beckman pula adalah ibarat bulan untuk Shanks. Kat situ Oda nak bagi tahu yang Ben Beckman dengan Shanks ni sama-sama kuat lah, lebih kurang je kekuatan dia. Macam Luffy dengan Zoro lah. Luffy dengan Zoro tak adalah jauh sangat kan beza dia, tapi Luffy lagi kuat dari Zoro. So macam tu lah ibaratnya Ben Beckman dengan Shanks. Sebab itulah aku letak Ben Beckman di tangga yang pertama. Itu saja video aku kali ni. Terima kasih sebab dah tonton video ni sampai habis. Jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum.